Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, cikgu harap semua sihat dan masih bersemangat untuk belajar. Okey, baik. Hari ini bagi tajuk sains, cikgu nak sambung tajuk daya. Okey, kat atas cikgu dah bagi video. Dalam video tu ada 2 video YouTube. Video tu satu mengenai daya dan kesan daya. Satu lagi mengenai daya geseran. Dalam video ni, video cikgu ni pula, cikgu akan terang lebih, video dah jelas, cikgu akan detailkan macam mana kamu nak cari jawapan yang ada di dalam buku teks. Baik. Sebelum tu cikgu nak highlightkan dulu kesan daya. Okey, memang ada kesan dalam video, cikgu nak highlightkan. Boleh rujuk buku teks. Sambil-sambil dengan video, sebenarnya kita masih berpegang pada buku teks. Buku teks kita tak boleh dilupakan. Okey. Kesan daya yang pertama, dapat mengubah bentuk. Daripada bentuk ni kita kenakan daya tolakkan. Jadi botol jadi macam ni. Kemudian daya dapat mengubah arah pergerakan. Mula-mula nak pergi ke sini, dia nak datang, dia ubah daya, dia bagi daya tolakkan, jadi berubahlah dia punya shuttle tu kan. Okey, daya memberhentikan objek yang bergerak. Okey, daripada bola tu nak bergerak, kita pegang dia. Itu memberhentikan objek. Seterusnya, daya menggerakkan objek pegun. Dari kereta pegun, kita gerakkan dia, kita tolak dia, kita bagi dia daya tolakkan. Seterusnya, daya mengubah kelajuan. Daripada bola tu perlahan, kita tendang dia pergi kuat, kita bagi daya tolakkan, dia akan pergi dengan lebih laju. Itu konsep daya. Daya ni adalah benda tolak, daya tarikan atau tolakkan yang berlaku. Betul? Okey, minggu lepas pun kita dah tahu daya ialah tarikan atau tolakkan. Boleh tengok buku teks pada muka surat 94. Ini yang cikgu nak terang ni muka surat 97, 98. Okey. Pada muka surat 96 ada eksperimen yang mengenai nak rasa kesan daya. Kamu boleh buat. Okey. Seterusnya cikgu nak fokus tajuk hari ini iaitu daya geseran. Daya geseran tu apa? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Itu daya geseran. Dia main kerem, tiba-tiba buah kerem dia berhenti. Kadang-kadang kita nak bagi dia bergerak, kita sapu pula, kita letak kita letak bedak kan, supaya mengurangkan geseran. Itulah konsep daya geseran yang kita akan belajar. Apa tu daya geseran? Daya yang terhasil apabila bersentuh. Mudah saja kamu nak dapat. Sekarang kamu gosok tangan kamu. Gosok dua tapak tangan, kita akan rasa panas. Di situ sebenarnya berlaku geseran. Dua permukaan bersentuhan. Cikgu pun sambil-sambil gosok tangan, sambil cerita dengan kamu ni. Okey, itu daya geseran. Kemudian kita pergi ke muka surat 102. Faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Kamu boleh baca semula buku teks untuk lebih lanjut. Cikgu akan keluarkan yang penting-penting. Kalau cikgu buat panjang sangat video pun, kamu tak tengok, tak ada point juga kan. Jadi cikgu bagi yang penting-penting dulu, nanti selebihnya kamu baca buku teks ya. Okey, 103. Faktor yang mempengaruhi daya geseran. Apa faktor yang mempengaruhi daya geseran? Apakah faktor? Kat atas tu kawan ni dah kata. Daya geseran dipengaruhi oleh faktor seperti jenis permukaan dan jisim objek. Macam mana jenis permukaan mempengaruhi? Tengok. Satu tolak atas lantai simen. Satu atas rumput. Yang mana yang lebih mudah nak tolak? Atas lantai simen. Sebab permukaan simen dia licin. Jadi dia punya geseran kurang. Atas rumput geseran dia bertambah. Jadi troli akan lebih susah nak ditolak. Untuk keterangan lanjut kamu baca muka surat ni ya. Dalam video pun dah terang. Okey, 102. Seterusnya 105 Ni ke 105.
104. Nah, kesan daya geseran. Geseran ni memang penting dalam hidup kita. Kita nak tengok apa kesan dia. Okey, kesan dia untuk apa? Mengapa pelumba tu boleh berhenti di ruang untuk tukar tayar. Kenapa penting tayar tu bagi sebuah kereta lumba? Maksudnya tayar tu yang mempengaruhi geseran. Kalau tayar tu banyak bunga, dia bergeser lebih kuat, dia perlahan, dia ada cara dia. Kalau orang yang guna ni, tengok dia tukar tayar sebab tayar dia dah haus. Sebab dia laju kan dia bawa, bila haus dia mudah terbabas. Jadi dia berhenti sekejap tukar tayar. Kalau kita pernah tengok perlumbaan kereta macam ni, memang ada kat tepi tu dia tukar tayar kan. Itulah pentingnya kita belajar daya geseran. Baik, 105. Mana 105 cikgu? Sekejap Okey, ni 105 cikgu. Tangan berasa panas. Ini yang cikgu suruh kamu gosok tadi tangan. Itu kesan daya lah tu. Mengapa tangan berasa panas? Kerana ada daya geseran yang menghasilkan haba. Okey, daya geseran ni bagus. Bagus untuk kehidupan seharian kita. Daya geseran antara permukaan tangan dengan objek. Bolehkan kita pegang objek dengan baik. Kita nak pegang barang tu. Kamu bayangkan kamu nak pegang cawan. Tangan kamu kering dengan tangan kamu basah. Kalau tangan kamu basah tapi tangan kamu kena minyak, geseran berkurang, kita akan terlepas cawan tu. Tapi kalau tangan kita kering elok, kita boleh pegang cawan tu. Itu kepentingan daya geseran. Kita boleh menguatkan cengkaman kita. Seterusnya, daya geseran juga tapak kasut dengan permukaan bolehkan kita jalan tanpa tergelincir. Sebab dekat bawah permukaan kasut kita tu ada geseran. Sebab tu tapak kasut kita dia ada bunga kasut dia, bunga tapak. Supaya bunga tapak tu dia boleh ada geseran dengan permukaan. Sama juga macam tayar kereta. Kenapa kalau tayar kereta kena tukar selalu? Bila ayah tu cakap tayar dah botak. Tayar botak tu maksudnya bunga dia dah tak ada. Bila kita guna juga tayar tu, dia akan menyebabkan kita susah nak berhentikan kereta, boleh terbabas bila hujan. Sama dengan kepentingan kasut ni, tapak kasut tu. Seterusnya, daya geseran membolehkan objek kekal pegun. Kalau tak ada geseran, bola yang nak pergi tu, kita baling sebiji bola, dia terus pergi bola hoki. Dia tak akan berhenti sebab tak ada daya geseran. Tapi bila ada geseran, daya dia kena rumput, lama-lama dia makin perlahan pergi. Sebab tu, kalau kita main bowling, permukaan dia licin supaya bola tu tak berhenti. Boleh pergi laju. Tapi kalau kita main hoki, kita main golf, kita main dekat atas padang. Supaya dia ada geseran, dia boleh berhenti bila masa kita mengikut kesesuaian. Itu pentingnya kita belajar mengenai daya geseran. Okey, 105. Datang dengan baik. Mesti ada juga buruk. Boleh timbulkan masalah juga geseran ni pun, keburukan dia. Apa? Daya geseran menyebabkan meja sukar nak ditolak. Okey, kita sambung. Kemudian, daya geseran hasilkan bunyi yang tak diingini kat basikal kita. Tayar kita bergeser kat belakang tu biasa bunyi kan. Itu adalah kesan keburukan daya geseran. Kemudian, daya geseran mengakibatkan permukaannya dia haus. Ialah tayar kita haus, tapak kasut haus. Ni tapak kasut kita jadi haus, kosong macam ni. Daya geseran menghasilkan bunyi pada mesin pemotong besi. Sebab mesin bergeser dengan besi yang nak dipotong, dia berbunyi. Kemudian daya geseran menyebabkan bola golf berhenti. Berhenti kan nak masuk dalam lubang lah. Tapi disebabkan geseran, tiba-tiba dia berhenti tepi lubang kan. Itu keburukan daya geseran. Sekejap. Ada lagi tak? Ini nak menambah dan nak mengurangkan daya geseran. Dia bagi tahu kita nak kena buat apa. Letak pelapis anti gelincir. Pakai tapak kasut yang bercorak. Pelapis mouse kita tertikus tu supaya ada geseran, mudah kita nak gerakkan. Corak pada permukaan sarung tangan, nak pegang. Kita nak naik motor, yang tu kita pakai kan. Ini ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Okey.
Serbuk kapur digunakan nak elak. Kita tengok cara sukan. So, nak angkat berat, dia macam pegang tu macam tepung. Itu adalah serbuk kasar. Serbuk kapur, magnesium. Okey, seterusnya. Dalam keadaan lain, lebih bermasalah tapi dapat diatasi. Kalau macam dah ketat ni, geseran makin kuat, kita letak minyak. Kemudian kalau susah nak bawa barang yang berat, kita letak penggolek. Kita nak atasi masalah geseran ni, kita mesti atasilah. Kita bagi dia penggolek supaya geseran, bila geseran berkurang, masalah diatasi. Tapi ada setengah masalah yang memang memerlukan geseran yang sedikit. Okey, kita tengok situasi. Situasi A, pisau. Ni dalam soalan. Okey, kejap ya. Kamu buka modul kamu. Modul yang cikgu bagi yang dah tampal dalam buku. Cikgu lupalah nak masukkan dalam cikgu punya ni. Tak apa, kamu tengok. Soalan yang pertama. Apakah maksud daya geseran? Kamu ambil dalam buku teks ada pada muka surat 100. Kemudian, di manakah arah daya geseran bertentangan dengan arah pergerakan pada muka surat 101. Kemudian, 2 faktor. Ni cikgu tengah bincang mengenai modul. Modul cikgu lupa nak masuk dalam ni. 2 faktor yang mempengaruhi daya geseran ada pada muka surat 102. Kebaikan daya geseran 105, 106. Keburukan daya geseran 105, 106. Okey, berdasarkan nota, cadangkan cara nak tambah geseran. Ada, tengok lagu. Tengok kat lagu mudah ni. Okey, bahagian B, soalan nombor 8. Dia ada sertakan kita dengan situasi ni. Okey, merujuk balik dalam buku teks. Kemudian kamu jawab. Itu modul kamu. Seterusnya. Okey, seterusnya buat dalam buku. Dalam buku apa? Mesra Digital. Tugasan kamu yang pertama, buat modul dah tampal dalam buku. Ini dalam tugasan Mesra Digital. Mana yang buku surat 1? Ni. Cikgu bincang siap-siap. Bukan apa, senang. Cikgu tak nak ada yang ketinggalan. Cikgu nak semua hantar 40/40. Dah banyak kali cikgu ingatkan. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi masalah apa. Cikgu dah bagi tahu jawapan, dah hurai, dah bagi video. Kamu nak apa lagi? Okey. Daya ialah, tengok muka surat ni. Apakah daya? Apakah yang dimasukkan dengan daya? Daya ialah tarikan atau tolakan. Ni jawapan kawan kamu ya. Daya tarikan tu apa? Sesuaikan. Okey, bawah apa tarikan, apa tolakan. Semua dalam buku teks. Okey, seterusnya. Soalan ni. Cikgu usahakan sikit. Okey, faktor yang mempengaruhi geseran. Apakah maksud daya geseran? Rujuk buku teks. Daya geseran terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, nyatakan arah daya geseran bertindak. Mana arah dia? Arah adalah bertentangan. Okey. Seterusnya, 2 faktor yang mempengaruhi ni ada dalam buku teks. Jisim, objek, jenis, permukaan. Tanderakan right pada pernyataan yang benar mengenai daya geseran. Permukaan yang licin akan menghasilkan kurang daya geseran. Yang atas tu betul. Yang kedua, yang ketiga dan keempat kamu tentukan sendiri ya. Okey, pergi ke sebelah dia ni. Okey. Faktor yang mempengaruhi daya geseran, kesan daya geseran. Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang aktiviti? 1, murid tolak atas simen. 1 atas rumput. Dalam buku teks pun ada tadi kan gambar ni. Okey. Troli A berbanding troli B. Lebih mudah ditolak. Bergerak lebih laju pun cikgu terima. Ni pun jawapan ni pun cikgu terima. Lebih mudah ditolak ke, bergerak lebih laju ke. Okey, pada permukaan yang manakah troli lebih mudah digerakkan?
Okey, ni kamu boleh buat hurai berdasarkan soalan dalam buku teks. Dia ada dalam buku teks. Okey, kemudian pergi ke mana Ni. Dia tengah buat apa tu? Yang sebelah ni, Hasliana dan Juliana masing-masing sedang menghias kek yang terletak di atas sebiji pinggan yang pegun dan sebiji pinggan yang bergerak seperti ditunjukkan. Juliana guna yang bergerak tu. Haslina guna yang pegun. Siapakah lebih mudah? Tentulah Juliana. B. Berikan satu inferen. Pinggan yang bergerak mempunyai kurang daya geseran. Bila kurang daya geseran, senang nak gerakkan kek tu, nak pusing-pusing. Apakah jenis daya yang digunakan oleh Haslina? Dia buat apa tu? Icing tu dia daya tolakkan. Nyatakan kesan daya geseran apabila nozzle digunakan untuk menghasil krim. Krim dapat dibentuk dengan mudah mengikut bentuk yang dikehendaki. Seterusnya yang sebelah sini, yang tolak kotak ni. Kotak Rajah menunjukkan seorang lelaki menolak dua kotak berbeza. Satu kotak X, satu kotak Y. X lebih sukar. Kenapa? Sebab inferen dia X lebih besar. X lebih berat daripada Y. Jawapan ni betul. Okey, berdasarkan jawapan kamu. Berdasarkan jawapan, kotak manakah mempunyai daya geseran lebih besar? Kotak X. Apakah hubungan antara jisim objek dengan daya geseran? Semakin besar jisim objek, semakin besar daya geseran. Ni pun cikgu boleh terima. Semakin banyak, semakin tu. Okey, kemudian cadangkan dua cara. Kawan kamu ni cadang satu je. Ada satu lagi cara, kamu cari ya. Okey. Satu lagi, muka surat 54. Tahun 6 memang cikgu bagi banyak sebab kamu dah tahun 6. 54. Okey, Rajah menunjukkan Amy sedang cuba membuka penutup botol sos dengan menggunakan tangannya. Susah nak buka penutup ni. Ada ayat dia kata, mengapakah penutup botol itu sukar dibuka? Kenapa? Kerana daya geseran antara penutup dengan botol adalah besar. Kerana daya geseran antara penutup dengan botol adalah besar. Okey, daya geseran dia banyak. Boleh terima. Perkataan banyak pun boleh terima ya. Okey, seterusnya. Cadangkan cara nak mudahkan Amy buka tu. Menggunakan penutup botol yang mengalir, membersihkan tangan dengan air sabun. Kalau dibersihkan dengan air sabun lagilah. Tak boleh kan? Itu mengurangkan geseran. Apa yang dia kena buat? Dia kena tambahkan geseran dengan menggunakan tuala kering. Okey, C. Amy kemudiannya meletakkan botol sos itu di atas permukaan kabinet mama yang basah. Dan dia mendapati botol sos itu kelihatan bergerak di atas permukaan kabinet mama. Mengapakah perkara ini berlaku? Bila letak atas mama, bergerak. Okey, zarah-zarah air bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan daya geseran antara permukaan kabinet dan tapak botol. Okey, kenapa bila letak botol tu atas mama bergerak? Sebab zarah-zarah air bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan daya geseran dengan permukaan kabinet. Dan dengan tapak botol tu dia ada pergerakan ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mula dengan penerangan video YouTube 2, lepas tu penerangan cikgu, kemudian buat modul yang tanpa dalam buku. Seterusnya jawab dalam buku mesra digital. Okey, cikgu harap semua buat. Nanti yang mana tak buat tu cikgu akan PM dia sorang-sorang. Okey, cikgu bagi tempoh. Hari ni Selasa, Rabu, esok cuti boleh buat. Khamis kalau kamu tak boleh hantar lagi, cikgu akan PM dia sorang-sorang nak tahu apa masalah dia. Okey, cikgu harap sangat video ni membantu kamu untuk siapkan kerja. Cikgu masih menanti 20 orang lagi tugasan yang dulu.
Cikgu ingat ya semua nama tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih.